Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live untuk menyambung kembali bacaan kita, iaitu masih lagi dalam surah Ali Imran, muka surat 64. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pagi ini kita akan sambung pula pada ayat 113 sehinggalah 115 insya-Allah. Sekali lagi pagi ini kita akan sambung ayat 113 hingga 115. Baik, muka surat 64. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ada kelapangan masa, marilah sama-sama kita luangkan sedikit masa mengikuti kelas pengajian online. Mudah-mudahan bacaan kita dari semasa ke semasa dapat diperbaiki dan bacaan kita semakin baik daripada sebelum ini insya-Allah. Dan minta tolong share sebab ramai lagi yang belum mengetahui kelas kita insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baik, tanpa melengahkan masa, bila sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, jadi tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita teruskan dengan bacaan kita, iaitu ayat 113 hinggalah 115 muka surat 64, masih lagi dalam surah Ali Imran insya-Allah. Okey, sama-sama kita tengok.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Baik, ulang lagi. بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم.
Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun selesai kita membaca ayat 113 sehinggalah 115. Muka surat 64. Baik, pada surah Ali Imran. Baik. Kemudian kita akan bincang sedikit sebanyak hukum tajwid ataupun cara bacaan lah pada ayat tersebut, insya-Allah. Yang pertama sekali, laisu, lay. Yang pertama ya sukun. Ya sukun sebelumnya baris atas. Ya sukun sebelumnya baris atas kita panggil lin. Lembut bacaan lin. Jadi lin ni dia ada dua huruf. Yang pertama ya sukun, yang kedua waw sukun. Sebelumnya baris atas. Sekali lagi, lin ni dia ada dua huruf, waw sukun ataupun ya sukun sebelum dia baris atas. Itu lin lah, lin. Lai mestilah dibaca dengan lembut. Kerana lin itu lembut, maksudnya lembut. Laisu. Kemudian huruf sin, jangan lupa sifat dia safir. Safir maknanya desiran. Dia ada desiran. Pastikan ada desiran. Laisu, berangin. Su, lagi pula sin juga bersifat hams. Terlepas nafas. Laisu, su dua harakah mad asli, waw sebelumnya dhammah. Kemudian selepas waw itu ada harfu ziyadah, alif. Alif yang bersifar, yang berbulat kecil tu. Itu dipanggil harfu ziyadah. Tidak dibaca ketika wasal maupun waqaf, tak dibaca dah, abaikan. Kemudian sawa kena panjang. Di situ kena panjang 4, 5 ataupun 6 harakah. Di sini boleh juga kita panggil mad mad wajib, mad arid, mad wajib arid lisukun. Tu. Kalau dia duduk di tengah ayat kita panggil mad wajib muttasil, tapi bila kita akhiri dia, kita waqaf pada hamzah tu, kita boleh panggil mad wajib mad wajib muttasil arid lisukun. Mad wajib arid lisukun ataupun mad wajib muttasil arid lisukun. Boleh waqaf 2, 4 ataupun 4, 5 ataupun 6 harakah. Tu. Sawa panjang lah. Panjang, jangan baca pendek. Kemudian tu boleh baca 2 harakah. Dipanggil ma'iwat. Tak mana? Hamzah tu bagi dia fathatain. Khusus untuk hamzah fathatain sahaja. Bila kita waqaf dengan 2 harakah, dia jadi ma'iwat. Kerana asalnya ada alif nah, selepas hamzah tu asal dia ada alif. Tapi ulama hazah buang alif tersebut. Bila ulama hazah buang, tetap dibaca dengan 2 harakah juga, ma'iwat. Untuk hamzah fathatain saja, tapi ramai yang terlepas pandang lah, baca waqaf dengan sukun. Ramai yang baca macam tu. Sebenarnya salah lah. Kalau nak waqaf dengan sukun ini, jika hamzah itu bagi kasratain ataupun dhammatain saja. Jika hamzah tu bagi dia fathatain, hendaklah diwaqafkan dengan 2 harakah menjadi ma'iwat. Tu. Kemudian ada tanda waqaf, qaf lam ya, maknanya waqaf itu lebih diutamakan. Okey, kemudian min. Ini jika kita wasal tu sawa'am, dia jadi hukum dia jadi hukum idgham ma'lunah lah kalau kita wasal terus lah. Iaitu fathatain tidak selalu bertemu dengan mim, idgham ma'lunah. Masukkan kasrat fathatain itu ke dalam mim. Serta dengung di hidung. 2 harakah. Cara bacaan dia kita rapatkan bibir. Sawa'am min, rapatkan bibir, pastikan dengung di hidung 2 harakah. Okey. Kemudian min ahlil, nun sukun bertemu dengan hamzah. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Hukumnya adalah izhar. Izhar halqi. Tiap-tiap nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, hukum dia izhar. Jadi hamzah adalah salah satu huruf izhar. Maka hukum dia izhar lah. Jadi izhar ni maknanya jelaskan. Izhar halqi, jelaskan. Halqi tu halkum lah, sebab hamzah ni tempat keluar dia di halkum, di pangkal halkum.
Jadi jelaskan nun sukun tersebut. Makhraj nun tu kena jelas. Min, hujung lidah tu dia tekan tempat nun tu lah. Min ahlil ha simpul di bahagian pangkal halqum. Satu tempat dengan hamzah. Ahlil tu. Dan ha ni antara sifatnya adalah hams, rakhawah, mengalir suara. Tu antara sifat dia lah. Lil tu. Lil alif lam qamarah lah. Alif lam qamarah semalam kita dah bincang dah pada pelajaran bacaan buku Iqra tu ataupun ulang kaji buku Iqra tu, saya dah terang dah berkaitan dengan alif lam qamarah. Jadi pakat follow lah mengaji Iqra tu. Iqra tu penting lah. Penting. Lil alif lam qamarah. Nak kenal dia selepas hamzah wasal ada lam yang bersukun. Itulah alif lam qamarah. Maka perlu mesti dijelaskan lam sukun tersebut. Tu. Ahlil kita ta dua harakah mad asli. Iaitu alif kecil sebelumnya baris atas. Dua harakah. Kemudian mim syaddah wajib al-ghunnah dengung dua harakah. Mim syaddah wajib al-ghunnah dengung dua harakah nah. Cara bacaan dia rapatkan bibir dan dengung di hidung dua harakah. Okey. Okey, kemudian ummatun ada matan 99 bertemu dengan qaf, ikhfa hakiki. Ikhfa ni sembunyikan. Kita kena sembunyikan tanwin dhammatain tu 99 tu di sisi qaf nah, dia sembunyi ni ikhfa nah. Kalau idgham memasukkan. Yang tu kita kena faham lah. Bukan memasukkan di sini sembunyikan di sisi qaf. Jadi ikhfa ni bacaan pertengahan di antara izhar dan idgham. Kalau izhar ummatun jelaskan tanwin tu. Kalau idgham tanwin tu tak bunyi dah sebab masuk dalam qaf. Nak di sini bacaan pertengahan di antara izhar dan idgham. Jadi bacaan dia sama-sama lah. Sembunyikan bunyi tanwin di sisi qaf. Ummatun dan dengunglah, dia kena dengung juga. Ikhfa ni kena dengung juga di hidung kita. Dua harakah. Tu. Ummatun qa panjang. Qa ni panjang 4 ataupun 5 harakah mad wajib muttasil, iaitu bertemunya harf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Qaimah tu satu kalimah. Bertemunya alif mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Qaimati. Di sini dengung tanwin 99, dhammatain 99 bertemu dengan ya, dipanggil hukum idgham ma'al ghunnah. Masukkan tanwin ke dalam ya serta dengung. Imati. Cara bacaan dia macam tu. Imati yatlu. Ta sukun berada di tengah ta sukun. Jelaskan sifat dia antaranya hams, iaitu berangin terlepas nafas. Yatlu. Lu dua harakah mad asli. Waw sebelumnya dhammah. Kemudian makhraj nun di mana? Hujung lidah tekan leleng keras. Yatluna dua harakah mad badal. Bertemunya hamzah dengan harfu mad di awal kalimah, dua harakah. Ayatillah, ya dua harakah mad asli, alif kecil sebelumnya fathah. Ayatillah, tillah, lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca dengan nipis, tarqiq, bahasa Arab panggil tarqiq. Sebab apa? Kerana ada kasrah sebelumnya, iaitu di bawah ta ada kasrah. Ayatillah, tillah nipis. Rahang mulut kita yang bawah tu lebarkan, senyum. Tillah. Kemudian Allah ni kat sini dipanggil alif lam syamsyah, termasuklah perkataan Allah, allazi, allati, semua tu
termasuk dalam alif lam syamsyah. Kemudian lafaz Allah ketika wasal 2 harakah sahaja nah, jangan panjang, 2 harakah saja. Ana 2 harakah mad badal, bertemunya hamzah dengan huruf mad di awal kalimah. Ana na panjang 4 atau 5 harakah mad wajib muttasil, bertemunya harfu mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Ana al-lail alif lam syamsyah, alif lam syamsyah. Terus kita masuk kepada lam yang kedua lah. Di sini saya ada 2 lam ni. Yang pertama mati, yang kedua berbaris, kemudian ditulis dimasukkan lam yang pertama tu ke dalam lam yang kedua, kemudian diletakkan baris dan syaddah. Jadi bacaan terus kita masuk kepada lam tu lah, lam syaddah tu. Ana al-lail, ya sukun sebelumnya beratas samalah macam tadi, lin lembut. Al-laili wa hum yas, mim sukun bertemu dengan ya. Mim sukun bertemu dengan ya, izhar syafawi, bahagian mim mati. Kena jelaskan bunyi mim sukun ni, kena jelaskan. Iaitu cara dia rapatkan bibir sebentar. Wa hum yasjudun. Yudun 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid lisukun. Macam mana nak kena mad arid lisukun? Iaitu kita waqaf pada huruf yang terakhir, iaitu nun, sebelum dia ada huruf mad, iaitu waw nah, waw. Okey, seterusnya ayat 114. Yu'minu, hamzah di pangkal halqum di bawah ni dekat dengan ha tu lah, satu tempat dengan ha simpul tu. Yu'minu, nu 2 harakah mad asli, waw sebelumnya dhammah. Nabillah, billah, lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca dengan nipis kerana sebelumnya ada kasrah, iaitu di bawah ba ada kasrah. Billah, kena senyum lebarkan bibir. Billahi wal yaw, wal alif lam qamariyah, jelaskan lam sukun tu. Wal yaw, wa sukun sebelumnya beratas, lin lembut. Yaumil mil alif lam qamarah, jelaskan lam. 2 harakah mad. Di sini dia boleh panggil mad syibi badal lah, boleh panggil mad syibi badal sebab bertemunya hamzah dengan harfu mad di tengah kalimah. Dia setengah ulama kita samalah mad badal dengan mad syibi badal ni sama. Setengah ulama kita tak sama. Okey. Jadi tu 2 harakah. Tu 2 harakah lah, 2 harakat. Dan hamzah ni kita tengok kedudukan dia, kalau dia berada di tengah di antara lam dengan alif seperti di sini, maka hendaklah dipanjang 2 harakah. Jangan pendek. Tetapi jika hamzah itu berada di atas alif, maka dibaca pendek. Itu kena tengoklah. Pelajaran ni semua ada dalam Iqra' lah. Sebab tu saya kata Iqra', belajar Quran ni bermula daripada Iqra'. Sebab dalam tu dia ada dah yang basic-basic. Kalau yang basic pun kita tak belajar, jadi susah sikit lah. Okay. Wal yaumil akhir, huruf kha salah satu huruf isti'la, iaitu terangkat pangkal lidah. Yang ni pun saya dah terang dah pada live waktu petang tu, berkaitan ulang kaji buku tahsin tajwid tu, saya dah terang dah berkaitan huruf isti'la atau apa dia, terangkat pangkal lidah lah, maka sebutan dia tebal. Akhir, makhraj dia hujung halqum lah. Akhiri wa ya, ra kasrah dipanggil ra tarqiq, ra nipis, ri, senyum, ri. Akhiri wa ya muru, wa ya hamzah di pangkal halqum. Muru, mim dengan ra kena muncul bibir mengisyaratkan bagi dhammah. Muru, tu ra dhammah, ra tebal, ra tafkhim. Ru 2 harakah mad asli, waw sebelumnya dhammah. Kemudian nabil, bil alif lam qamarah, jelaskan lam sukun. Bil ma'ruf, huruf ain tengah halqum. Ma'ru, ra dhammah, ra tebal. Ru 2 harakah mad asli, waw sebelumnya dhammah. Fi wayan, fi huruf fa makhraj dia hujung gigi kecip. Hujung gigi kecip atas sentuh perut bibir bawah, dan jelaskan sifat dia antaranya adalah hams.
fi bil ma'rufi wa yanhau nun sukun bertemu dengan ha simpul, nun sukun bertemu dengan ha simpul, izhar halqi, jelaskan nun sukun tersebut. Makhraj nun tu kena jelas. Wa yanhau, waw sukun sebelumnya beratas, bacaan lin lembut. Wa yanhauna 'anil huruf ain tekan di tengah hukum. 'Anil alif lam qamarah, jelaskan lam sukun. 'Anil nun kosong, nun mati nun kosong bertemu kaf, hukum dia ikhfa, ikhfa hakiki, sembunyikan nun sukun, nun mati itu di sisi kaf. Jadi bacaan dia tu pertengahan di antara izhar dan idgham. Kalau izhar mun. Kalau idgham tak bunyi terus nun tu. Jadi nak di sini bacaan pertengahan. Munkari wa yusa, munkaka, huruf kaf, huruf yang nipis bersifat isti'la. Salah satu sifat dia isti'la, istifal. Astagfirullahalazim. Sifat dia antaranya adalah istifal, iaitu nipis, menurun pangkal lidah. Munkari, ri ra kasrah, ra nipis, ra tarqiq. Munkari wa yusa, huruf sin, jaga, safir, jaga. Wa yusa, sa dua harakah ma asli, alif kecil sebelumnya fathah. Yusari'u, ra kasrah, ra nipis, dua harakah mad asli, waw sebelumnya dhammah. Nafil khaira, nafil fil alif lam qamarah, jelaskan lam sukun. Fil khaira, ya sukun sebelumnya beratas, dipanggil lin juga, lin lembut. Huruf kha juga huruf isti'la tebal. Khaira, ra fathah, ra tebal, ra tafkhim. Kemudian ra juga mad asli, alif kecil sebelumnya fathah. Khairanti wa ulati, huruf ta kasrah, jaga sifat dia hams tetap ada walaupun dia bagi kasrah. Ti cuma kurang sikit lah, berbanding dia sukun. Wa ula ni kena ni pendek nah. U ni pendek. Yang mana di atas waw ada harfu ziyadah, ada bulatan kecil dipanggil harfu ziyadah. Jadi waw itu diabaikan, tak dibaca lah. Maka di sini baca pendek. Wa la tu panjang, 4 atau 5 harakah mak wajib muttasil. Bertemunya harfu mad dengan hamzah dalam satu kalimah mak wajib muttasil. Wa ulaika minas alif lam syamsyah. Selepas hamzah wasal di atas lam tidak ada sukun, dan selepasnya ada syaddah. Bacaan terus kita masuk kepada huruf yang bersyaddah, iaitu sad. Minas sa. Huruf sa ni pun huruf yang tebal, huruf yang antara huruf yang paling tebal lah. Bersifat dengan isti'la, iaitu terangkat pangkal lidah, dan bersifat dengan itbaq, iaitu menghimpit tengah lidah ke langit keras. Sebutan dia agak tebal. Makhraj dia pula hujung lidah tekan belakang gigi kacip bawah. Itu makhraj dia. Satu tempat dengan sin dan zai. Jadi pastikan, dan dia juga ada safir, desiran. Minas sa. Tu sa dua harakah mad asli, alif kecil sebelumnya fathah, dua harakah. Salihin, waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid lisukun. Ha pedas pastikan tengah halqum lah bunyi dah. Okey, seterusnya wa ma yaf'alu, wa ma dua harakah mad asli. Yaf'alu, huruf fa sukun, jelaskan sifat dia hams antara sifatnya. Pastikan hujung gigi itu sentuh perut bibir bawah. Yaf'alu, ain tengah hukum, lu dua harakah mad asli. Kemudian harfu ziyadah, alif berbulat kecil, harfu ziyadah. Yaf'alu min khair, min jelaskan nun sukun, kerana nun sukun bertemu kha, izhar halqi. Jelaskan nun sukun min khairin,
Khair, ya sukun sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah, lin, bacaan lin, lembut. Kha tebal. Min khairin, kasratain bertemu fa, ikhfa hakiki. Sembunyikan kasratain di sisi fa. Khairin, dengung 2 harakah. Khairin falai, nun kosong, nun mati bertemu dengan ya. Idgham ma'al ghunnah. Masukkan nun tersebut ke dalam ya serta dengung. Falan yukfaruh. Kaf sukun berada di tengah. Kaf sukun, pastikan jelas sifat dia. Hams, lepaskan nafas, lepaskan udara. Yuk. Jangan lantun Ingat yuk, salah Yukfaruh. Radamah, ratbal, ratafrim. Ruh. Waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah Mad arid lisukun. Kemudian ada tanda qaf lam ya, waqaf. Waqaf itu lebih diutamakan. Seterusnya wallah, lam yang kedua pada lafaz Allah itu dibaca dengan tebal. Wallah, kerana sebelumnya ada fathah. Wallahu ali. Ali ni huruf ain tengah alkum, li 2 harakah mad asli, ya sebelumnya kasrah. Alimum, damatain bertemu dengan ba. Hukum dia iklab. Kemudian damatain ni iklab maknanya menukarkan bunyi nun mati ataupun bunyi tanwin kepada bunyi mim. Sebab itulah di pada tanwin ini dibuang satu tanwin, dibuang satu ni dan diletakkan mim kecil yang berkaki. Menunjukkan kata tanwin itu bunyi tanwin itu sudah ditukar menjadi bunyi mim. Sebab itulah bibir kita mestilah dirapatkan. Apabila bacaan iklab, bibir kita hendaklah dirapatkan secara ringan. Alimun, dan dengunglah. Dengung 2 harakah. Alimun bil muttaqin. Tu. Bil izhar alif lam alif lam qamarah, jelaskan lam sukun. Muttaqin, tekan pada ta ada syaddah. Qin, huruf qaf tebal juga, huruf isti'la, terangkat pangkal lidah. Muttaqin, qin 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid sukun. Baik, kita baca sekali lagi insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun selesai bacaan kita pada hari ini, iaitu muka surat 64. Masih lagi dalam surah Ali Imran. Jadi pada pagi ini kita telah pun membaca dan membedah tajwid, bedah tajwid ataupun bincang hukum tajwid pada ayat 113 hingga 115 bagi surah Ali Imran, muka surat 64. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, baik. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan sekalian dapat faham dan dapat amalkan dalam bacaan seharian, insya-Allah. Dan jangan lupa share, jangan lupa share sebab ramai lagi yang belum mengetahui page kita ni. Kita dah buat live ni, insya-Allah. Minta pakai tolong share agar ramai lagi kawan-kawan kita, sanak saudara kita, adik-beradik kita dapat tumpang belajar lah. Walaupun secara online, kita kurang-kurangnya kita tak lupa lah apa yang kita belajar. Kurang-kurangnya kita dapat juga sedikit sebanyak ilmu pengetahuan berkaitan dengan bacaan Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, jadi itulah sekadar itu dulu live untuk bacaan Al-Quran pagi ini, insya-Allah. Dan pakat-pakat follow lah live yang seterusnya, sama ada live ulang kaji buku bacaan Gharib dengan saudara Emir, ataupun live petang nanti ulang kaji buku Tahsin Tajwid, ataupun live ulang kaji Iqra' malam nanti. Pakat-pakat share, pakat-pakat follow. Mudah-mudahan bacaan kita semakin hari semakin baik, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita sudahi dengan bacaan doa lah, insya-Allah. Okey, sama-sama kita tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, jadi jika ada sebarang persoalan berkaitan hukum tajwid ataupun bacaan Quran, jika nak ada sebarang soalan nak bertanya, bolehlah terus bertanya di ruangan komen live kita ni, ataupun boleh WhatsApp saya lah. Ada nombor WhatsApp di skrin tu, 0134634613 lah. Tu nombor WhatsApp saya. Jika ada sebarang soalan boleh WhatsApp di situ, ataupun tulis di ruangan komen, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu live kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada pagi ini Allah Ta'ala berkati lah, insya-Allah. Dan kita akan teruskan lagi sampai ke akhir hayat, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.